Ya, ya. My name is Muhammad Aufar bin Omaris for ITT 440 on at 9:50 a.m. on 9 November 2020. I'm number 11. Thank you. Assalamualaikum, my name is Muhammad Fazal bin Saleh. I'm from CS2454A. I'm number 5 on the list. Login for ITT 440 at 9:50 a.m. on 9 November 2020. Thank you. Log in at 9:52 for the last ITT 440 on 9 November. My name is Siti Nurul Syahwati binti Hashim and my number is 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Muhammad Hazul Haq bin Fadilah. I'm one of this. Login for ITT 440 at 152 hours on 9 November 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurfazin binti Jeffrey, number 12. Log in for ITT 440 at 9:53 a.m. on November 2020. Assalamualaikum, my name is Fatin Ayuni binti Muhammad Zani. Clock in for ITT 440, number 2, 9:55 a.m. 9 November 2020. Hello, my name is Muhammad Iqbal Muhammad Osman. Login in for ITT 440, number 9 at 9:57 a.m. on 9 November 2020. Hello, my name is Muhammad Nasir Mayumi Aziz. I'm number 6. Login for ITT 440 at 10 a.m. on 9 November 2020. Assalamualaikum, my name is Muhammad Aiman bin Zainuddin, number 8, login for ITT 440 at 9:59 p.m. on 9 November. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Fizul bin Ishaq. I'm number 16 in the list name. I'm here to clock in for class ITT 440 at 10:01 a.m. on 9 November 2020. My name is Muhammad bin Wari. Log in for ITT 440, number 7 at 10:03 a.m. on 9 November 2020. My name is Muhammad Fibin Azhar, number 3. Log in for class ITT 440 at 10:03 a.m. 9 November 2020. Assalamualaikum, my name is Nur Sabrina binti Zainal. Clock in for ITT 440, 10:02 a.m. 9 November 2020. Assalamualaikum, my name is Muhammad Hafizi bin Ahmad, number 17. Log in for ITT 440 at 10:06 a.m. on 9 November 2020. My name is Muhammad Kazim, number 10 on the list. Log in for ITT 440 on 9 November 2020 at 10:08 a.m. Assalamualaikum, my name is Sarjan Syirah binti Muda, number 40. Log in ITT 440 at 10:11 a.m. 9 November 2020. My name is Muhammad Aidil Hanif. Number 4 on the list is login for at 10:26 at 9 November. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sir. Ya. Nyala unmute, nyala mute ke? Saya unmute sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.
Minggu lepas saya try unmute tak boleh kan? Tak boleh minggu ni. Rupanya saya kena masuk dulu boleh kontrol kamu. Soalnya saya tengok kamu dah masuk dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey. Kamu pernah dengar SLT? Flat. SLT. Kamu tahu SLT tu apa? Tak tahu sir. SLT tu Student Learning Time. Memang tak pernah dengar? Tak sir. Saya Google keluar Sri Lanka Telco. Memang tak ada lecturer beritahu SLT tu apa? Tak ada sir. Alah, sedihnya. OBE pernah dengar OBE? Tak pernah juga. Tak, OBS ke orang tahu sir? OBS mana yang saya tengah pakai kan? OBS. OBE tu Outcome Based Learning. Kan kamu search OBE, so maksudnya OBE ni standard yang Amerika pakai kan? Sekarang dia pakai lagi tak OBE? Takut dia orang dah extended advance ataupun dia orang create sendiri kan? Europe rasanya dah advance, dia dah create sendiri je. Kan dia punya standard lah untuk PDP, PNP. PDP bahasa Melayu kan? PDPR lah dia, PDPR kan? PNP. Okey. Saya tahu Okay, sir. saya send pula dah, saya share SLT ya. SLT untuk apa nama ITT 440. So, baru set up, baru pasang second monitor ni teruk lah. Dekat saya teruk, memang monitor ni memang kalau tengok memang sakit mata lah. Tapi kalau remote, kalau kamu tengok saya rasa tak ada masalah kot, sebab kamu tengok bukan dia punya luaran dia kan, kamu tengok apa yang dia share secara digital kan. Try tengok screen tu. Dia tukar 5 minit. Mama mai pula buat kasih aku. Air. Kasih aku. Dia nampak? Wow. Ya, dia boleh pula boleh. Boleh pula kasih main pula. Nampak tak? Nampak? Nampak clear? Saya memang teruk lah kalau tengok, teruk lah. Nampak clear sir, nampak. Nampak sir. Saya tunjuk Telegram. Telegram memang monitor ni teruk lah. Video macam mana video? Bukan 4K ke sir? Dah ni monitor lama ni. Jangan minta ni. Bisa lah. Jangan minta ni. PKP start balik lah, work from home kan. Rasa kita orang tekan dia kat sini sir. Kalau Boleh pakai. lah tu. Tak boleh merentas daerah. Bukan negeri je sekarang, daerah pun tak boleh merentas lah. Kan? Jasi nak pergi Melaka Tengah pun, dia bukan masalah nak jawab apa waktu SJR tak SJR? Roadblock lah. Waktu roadblock tu bukan masalah ada alasan tak ada alasan. Masalahnya dia keluar saman kena 1000 kot kan. Bahaya kan.
Kita duk ingat, duk boleh bagi alasan. Alasan bagi kat balai polis lah, ambil surat, senang. Kan? Mana ni? Mana nak hantar video? Gallery ni. Oh, pelik. Dekat phone nampak cantik lah. Kan, dekat phone nampak apa nama monitor ni nampak cantik pula. Macam indah khabar dari rupa ni. Saya dia punya color tu dah lari ya. Ada masalah kalau alamak hilang pula. Alahai. Kena tukar baru sah. Dah ni monitor lama yang tak pakai dah sebab color dia problem. Tapi rupanya bila buat second monitor ni kamu tak nampak kan? Tak nampak dia punya teruk dah kan? Saya tengah present ni kan? Nampak teruk tak? Clear sir. Nampak clear sebab yang transfer kat kamu tu by digital bukan yang by physical ni kan. Physical saya nampak teruk. Lepas tu saya tunjuk dalam apa? Dalam kamera kan. Dalam kamera pun nampak tak nampak masalah tu. Dia punya color problem tu tak nampak dekat kamera. Saya tak kat Telegram cuba check. Kan? Tak nampak pun. Dia kata indah khabar dia lupa. Okay, ni SLT daripada OBE Student Learning Time nama dia. Alright, so kat sini kita ada nombor F to F tu maksudnya face to face and F to F tu non face to face. Kan? Okay, kita ada lecture lab. Okay. Ada teaching and learning activities and then ada SPT, student preparation time. Maksudnya student pun kena ambil masa sendiri. So dia anggaran lah. Okay, student untuk chapter 1 SPT dia berapa, untuk lab berapa, untuk lecture berapa. Ada 2 jam. Masa yang sepatutnya kamu habiskan lah. Okay, nampak ada introduction to process model 111 tu nombor chapter lah. Mujur saya letak nombor chapter dekat apa nama OBE AIMS tu. Kalau letak dia tak nampak lah. Dia nampak satu introduction to process model tu. So nasib baik saya ni dia repeat kan. Nombor 1, nombor 2 dia repeat. Okay, nombor 3, nombor 4 dia repeat nombor 2. Usahakan lah. Macam nak usahakan? Chief untuk. Right. Okay, so kita dekat minggu kelima dah sebulan lah. Sebulan lah sepatutnya kita ada kat sini ada online quiz test pun ada berapa jam nampak. Online quiz ada 2 jam, okey. Group project ada berapa jam, okey, nampak. Ada test ada 2 jam, okey. Maksudnya daripada 14 minggu tu 4 jam adalah untuk test. Macam tu lah. Tu cara kira dia. F to F. Tu tapi kita bawa ke minggu 15. So, kita ada lebihan masa sikit lah untuk F to F kita dalam online ni. Alright, so kita yang saya nak highlight adalah nombor 17. Nombor 17 dekat row 17, nombor 9. Chapter 5 kan, nampak? So, nampak. Mana chatting ada? Wah, siapa pergi ni? Lazada. Saya ingatkan saya punya soft copy ni saya letak dalam Telegram lah. Telegram. Macam nak letak? Alamak. Letak sini. Telegram. Sebelah. Alright, ada kan? Okay, nombor 9. Nombor 9. Senyap ni. Ambil. Tak boleh ambil. Ya, saya dengar sah.
Dengar. Jadi Alamak, tak boleh ambil dah. Kenapa? Mungkin waktu dalam sharing tak boleh ambil kot. Okay, nombor 9, chapter 5, nombor 10, nombor chapter 5. Okay, cuma dia punya beza dia nak highlight adalah dia punya F to F dia adalah 4 hours. Untuk lecture 4 hours and then untuk lab 4 hours. Maksudnya kita ada 2 minggu untuk chapter 5. Untuk cover network programming in C, maksudnya C programming. Okay, kalau cohort lama kita ada sekali dengan panggil soket advance kan. Soket advance so maksudnya network programming in C 2 jam cukup lah sebab soket advance dah ada dalam satu chapter lain. So soket advance saya masukkan dalam chapter ni juga 5 sebab memang dia repeat balik. Kalau tengok dari cohort lama memang dia repeat balik lah kan. Soket advance tu dia duduk sebelum ni. Alright, so kita tengok slide. Clear tak SLT? Faham tak apa yang saya cuba sampaikan? dia maksudnya Chapter 5, 2 minggu. Itu saja dia punya conclusion yang saya nak beritahu. Rumusan daripada yang panjang-panjang tu. Nak beritahu untuk chapter 5, 2 minggu. Sebab kita punya SLT 4 jam lecture dan 4 jam lab. Right. So oleh sebab itu kita boleh distribute minggu ni kita boleh stop kejap lab. Saya distribute projek lah. Kan? Projek kita buat individu dulu boleh? Alright, untuk individu projek kita belum sampai soket programming lagi. Kita minggu ni soket programming kan? Dah kan? Cuma lab kita belum lagi sampai kan? Okay. So saya plan buat benda yang yang basic kita buat sebelum ni lah, Unix multiprocessing. Apa nama fork, signal dengan pipe. Betul tak? So 1, 2, 3. 3 tu boleh lah nanti. Okay. Kita boleh buat 4 jail. Kita akan buat jail lah lepas ni. Projek kita ada kita buat jail. Kamu search siap jail. Pernah dengar jail tak? JAIL, penjaga. Jail. Kalau siapa pakai iPhone tu dia pernah pakai jailbreak. Contoh perkataan tu kan. Jail lah. Okay. Jail pun bahaya sekarang. Ada apa nama cluster kan. Cluster jail. Okay. Alright, kita pergi ke slide. Slide saya bagi dekat Telegram kan. Kali ni. So ada soalan tak tentang SLT ataupun projek, individu projek, tak perlu buat grup ni. Projek 20 markah 20%. Individu 20%, grup 20%. Sir, yang individu tu agak-agak susah ke sir? Maksudnya kita buat jail ni kita kena buat jail Saya memang projek memang susah lah. Projek mesti susah daripada lab. Kalau lab kamu pun dah susah kan? Lab pun saya dah menyusahkan kamu kan? Kalau lab lecturer lain senang kan sebab dia bagi straightforward. Dan saya punya dengan sengaja syntax error lah apa lah kan. Memang saya menyusahkan lah. Sebab kamu belajar sendiri saya tak nampak kan. Alright. Yang jail ni kira macam dia satu coding baru ke? Macam satu language je? Ataupun dia satu program. Dia program dalam tengoklah daripada mana. Dia daripada Linux ke Unix kan. Okay. Untuk individual saya bagi projek jail, untuk group saya bagi projek Docker. Jail versus Docker, kan senang. Docker DOCCER ke apa? DOCKER. Gambar ikan paus. Ikan apa paling besar di dunia?
Pause ke? Pause celup tepung. Ya, tanya dah kan. Betul lah. Okay, ada lagi soalan? Tak ada, kita masuk ke slideshow saya. Alright. Alamak, diulang punya. Okay, chapter 5 network programming in C. Online, C language overview, tools, compiler use and networking API use. Okay. Ni daripada cohort lama juga, daripada syllabus lama. Okay, cuma yang 2 dengan 3 tu bila saya buat balik slide saya jadi benda macam sama je nombor 2 dengan nombor 3. Tapi alhamdulillah saya berjaya bezakan sikit kan, walaupun ada nampak persamaan, bezakan sikit, tools tu saya pelbagaikan sikit. Alright. By the end of lesson, students should be able to understand the basic concept of C programming. So maksudnya kita basic concept lah. Historical ke apa, boleh lah kan, history overview dia. Alright. And then students should be able to write and compile C programming using C language. Mana there's a pointer? Ada pointer. Okay, first to understand the basic concept of C programming. Alright. Dan juga dia punya overview historical dia, and then be able to write and compile socket programming using C language. Ni daripada yang sebelum ni pun kita dah boleh rasanya. Apa kita ulang balik dia punya learning outcome kita. Ini dipanggil learning outcomes. Okay. Tadi OBE. OBE. Outcome based education. E. Alright. Kita pergi the first subtopic, C language overview. Okay, C language provide our base language from which we analyze the socket API. The C language is general purpose, imperative language. Saya nampak Imperial lah. Buat bolayan apa Mandalorian nampak Imperial. Imperative language that is commonly used in Unix system and is the lingua franca of embedded software development. So the C language was originally developed for the Unix operating system by Dennis Ritchie and Brian Cunningham as a system programming language. Since its inception in the early 1970s, it has evolved to be one of the most popular computer language of all the time, right? So the heritage, C language heritage, the C language was derived from another language called BCPL. C daripada B, kan? B mungkin daripada A, kan? Okay, saya cerita, pernah dengar cerita programming A tu apa? Ada tak programming A? Ada, sir. Ada kan? ADA, nama dia kan? Okay. Ada Lovelace. Ada Lawrence ke? Ada Lovelace. Lovelace ke? Okay, BCPL was the basic combined programming language. Kat sini verb, kat sini letak was. Was macam benda tu dah tak wujud dah kan? Kalau was. Okay, so dia jadi arwah lah kalau was kan? Okay, BCPL, like C, was a block structured procedural language used for system programming. The C language is now defined as an NC standard under ISO/IEC 9899, macam 9899 kan? Okay, tools. Okay, tools. Saya berjaya jumpa tools. First, kita kena pandai pakai Abang Man. Okay, Melayu panggil, saya belajar dulu
dekat UiTM Shah Alam, dia panggil ni Abang Man. Tanya siapa? Tanya Abang Man. Okey, lepas tu baru panggil Pakcik Google kan. Okey, sekarang ramai dah pergi Pakcik Google, dia tak kenal Abang Man. So Abang Man ni maksudnya untuk Linux, dia memang famous lah. Pada man pages. Okey, man ke man? Kan? Man command, manual lah. Okey. Man command in man bahasa Melayu kan. Man command is in Linux is used to display the user menu of any command that we can run on the terminal. It provides a detailed view of the command which includes kat bawah semua tu name, synopsis, description, banyak ah. Okay, so macam mana nak pakai? Tag je man, lepas tu ada option dia. Man katakanlah Vim, man GCC. So kamu boleh dapat. Senang saja. Okay, so every menu is divided into the following section: executable program or share command, system call, library call, games, specify, file format and convention, miscellaneous, okay, system administration command and kernel routines. Dia punya section dia lah. And then tools yang kedua adalah editor. Kita nak type kan, kamu pakai Nano kan? Saya. Nano tu ada lagu tau. Nano. Tak pernah dengar? Zaman kamu tak pernah dengar? Benda tu boleh makan. Benar juga. Yang tak pernah kan? Boleh makan tu, Nano. Okay. Saya pakai yang ketiga ni, EE. Dulu minat juga pakai VI Vim lah. Vim kan. Okay. EE saya memang bukan handal pakai EE. Memang saya fully pakai EE daripada Nano lah. Saya suka EE. Tapi dah lately saya berkecimpung dengan Docker, terpaksa pakai Nano lah. Sebab EE tak boleh install dekat Linux kan. Tak tahu macam mana nak install. And then itu ada yang macam color-color tak ke? Macam Nano? Tak ada color, saya tak minat color. Saya pakai 4K monitor and then run terminal black and white je. Besar kan? Okay, and then kita boleh pakai yang graphical kan, boleh pakai gedik ke gedit kan. Boleh gedik kan. Ada nama lain saya tak ingat lah nama, ataupun tak masuk yang Mac punya, Mac OS punya text editor nama apa? You can name it. Kalau ada yang kamu pakai dalam Linux atau dalam terminal, boleh pakai. Sama ada yang terminal base ataupun graphical base. Sekarang ni dah ada online editor. Online editor pun boleh. Kadang-kadang dia ada online compiler kan. Okay, kalau Windows kita boleh pakai Notepad lah. Itu paling famous kan. Notepad plus ke. Right. Compiler. Okay. Compiler, sebab compiler ni nanti ada yang compiler use kan. Okay. Subsection 3. So saya masuklah sikit sebab ada juga tak pakai GCC, boleh pakai C-Lang. Boleh pakai C-Lang. Dua ni yang saya pernah jumpa dan pernah pakai lah. Kan, almost saya dekat GCC lah. Right. So kalau ada yang lain, kamu boleh name it. Right. So untuk compiler use, yang tadi GCC. Okay, to demonstrate socket programming in C language, we utilize the GNU C. GCC stand for GNU-C. GNU tu itu kan sebelum ni ada gambar GNU kan, okay? C compiler suite called GCC. The sample code pattern presented will compile and run on any standard Linux distribution, Ubuntu, Red Hat, SUSE and others. Kali tak masuk ni, patutnya kali kan. Sedap sikit kan. Okay, the socket library is provided by default under Linux and other Unix operating system. Okay, and then saya highlightkan GCC option. Kita pakai selalu -O. Okay, kat sini ada O kecil, ada O besar. Ada O panjang. O panjang tahu macam mana? O besar. Macam itulah saya suruh kamu Ctrl C, kamu pun O. Bukan O. C kan, tu O panjang. Okay, -O besar lain. Okay, and then kalau kita nak pakai MySQL, nak connect C dengan MySQL, kita kena pakai -Lib lah.
MySQL kan. Dia ada LDIR untuk header dalam directory. L besar pun ada, L besar dir lain. -C ada, etc. You kena carilah dekat reference ada, saya bagi reference kan. Kat situ ada. Banyak dia punya option lah. And then last but not least, ni kamu kena, saya akan bagi Word file nanti. Okay, untuk tengok networking API use dan juga slide syllabus lama lah kan, slide syllabus lama yang ada advanced option. Okay, so sockets API yang kita belajar sebelum ni, the current standard is BSD 4.4. Kenapa BSD 4.4 ada dalam explain dalam chapter dalam chapter 2 kan. Okay, yang saya type kan, saya type dalam slide lah. Okay, BSD 4.4 socket library is presented here and is present by default in Linux distribution. Okay, that's why dalam first project kamu saya wajibkan pakai BSD lah untuk jail. Dia ada macam-macam BSD. Paling famous free BSD lah. Saya takut juga nanti orang open BSD marah kan. Okay. Bukan famous lah. Famous yang bukan famous, yang sekerap saya pakai adalah FreeBSD lah. Famous nanti open BSD marah kan. Ada NetBSD yang ni, NetBSD lagi marah dia kata. Dah lah soket pakai dia punya kan. BSD 4.4 tu dia banyak dia yang sumbang kan. Marah dia ada NetBSD. Ada macam-macam, Dragonfly, Dragon apa lagi? Dragon macam-macam, Dragon Fruit, bukan Dragon Fruit, buahan. The current standard BSD 4.4 sockets library is presented here and is present by default in Linux distribution. The networking API for C provide a mixed set of functions for the development of client and server application. Okay, yang ni kita ingat balik. Pusing tu, sebab tu saya buat bulat lah. Kita pusing-pusing socket, bind, listen, connect, accept, and then operation, send to, receive from, read, write, right? And then kita boleh, and last kita class and shutdown. Tu basic. And then yang advance, okay, saya akan bagi slide nanti. Get sort op, set sort op, get peer name, get sort name, get host by name, get host by address. And then yang minggu lepas, and then address, ingat Aton dengan N2O kan, Notor ni kan. Alright? Okay, itu saja untuk minggu ni. Any question? Reference jangan lupa klik. Kalau kamu search sendiri pun boleh. Buku saya tak boleh lari lah. Buku kan. Walaupun untuk slide ni saya tak refer buku. Tapi tak nak kamu lupakan buku. Buku ibu dah bagi kan. Yang lama ni. Right? Any question? Habis. Tak ada, sir. Alright, good. So, saya unmute sekali lagi. Tak boleh. Tak dapat lah kali ni. Itu boleh unmute. Semua orang dah set mute protection ke apa. Alright, itu saja kita nak tanya apa? Tak ada. Sir, yang lab yang individu saya bagi bila? Macam mana? Individu punya projek. Waktu lab nanti. Esok lah. Besok lah. Slide pun saya tak buat ni. Okay. Saya nak kena tulis dalam slide dulu kan. Okay. Tapi roughly macam tu lah. Kamu boleh start Google jail. Kan. Boleh YouTube jail macam mana nak buat. Ataupun refer Sam lepas punya video saya. Okay. Saya tulis dekat chat. Ataupun dekat ni youtube.com/c/Syahadan bin Saad ni. Saya lepas punya channel lah. Yang saya, dia orang pun buat jail. Kan ada tutorial saya lepas. Kan. Alright. Jail. Naik atas. Risau nak ambil gambar tangan atas ni kan. Kadang tersilap jari.
Cari J dalam tu. Hmm. Okay. Alright, itu saja. Apa lagi saya tak bagi? Word slide dengan word file dengan socket advance kan. Apa? Slide saya lepas. Okay. So itu saja, kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul wa'as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri inna insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye bye.